Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, bagi taufik kepada kita dapat bersama lagi dalam ruangan ataupun dalam pengajian tafsir kita. Itu usaha kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran Al-Karim yang merupakan perlembagaan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala tinggal pada kita perlembagaan memberi syarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui hadis sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kita rasa ini antara usaha yang baik dan satu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh sama-sama sama-sama mendekati Al-Quran Al-Karim. Kita harap sangat insya-Allah dia akan jadi panduan kepada kita dalam kehidupan dunia. Yang kedua, syafaat kita pada hari akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an lis-sahibi." Bacalah Quran, hayatilah Quran, kerana Al-Quran pada hari akhirat dia akan menolong orang yang membaca dan menghayatinya. Itulah hasrat dan harapan kita bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran di antara syafaat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang beriman, di samping syafaat-syafaat lain. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung ayat 45 surah An-Naml. Sebenarnya biasa kita start dengan baca ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن وليه قالوا تقاسموا بالله
لنبيتنه وأهله ثم لنقولن وليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dapat baca beberapa ayat dalam surah An-Naml bermula daripada ayat 45 sampai ayat 55. Muslimin dan muslimat sekalian, kita minggu lepas dan minggu sebelum kita bincang panjang tentang kisah Quran, khususnya kisah Nabi Sulaiman dan juga kisah berkaitan dengan seorang raja perempuan di Yaman, iaitu dikenali sebagai Balqis. Ya, kita bincang panjang, kemudian sangat banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut dalam berbagai-bagai bentuk. Pengajaran dari segi akidah, pengajaran dari segi hubungan antara satu sama lain, pengajaran dari segi pemerintahan, pengajaran dari segi pengurusan dan sebagainya. Walaupun dalam bentuk kisah, tapi itulah yang cuba nak disampaikan mesej oleh Al-Quran dan berbagai pengajaran yang kita boleh ambil. InsyaAllah hari ini kita akan bincang tajuk baru ialah berkaitan dengan pada kaum Nabi Saleh. Dan sebelum ni kita bincang tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kemudian Nabi Musa. Ini semua adalah Nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Saleh ni adalah kisah berkaitan dengan Nabi di kalangan Arab. Sebab itu dikatakan Nabi Saleh antara Nabi dan kaum yang bercakap dalam bahasa Arab. Tentu semua saya pergi jauh, nak cerita sikit tentang apa dia ni, kaum Samud ini satu kaum yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran antara kaum yang punya tamadun dan kita hebat. Dalam Quran ni ada beberapa tamadun yang disebut, ia berwujud dalam sejarah tamadun yang kita hebat. Di mana kalau kita baca dalam surah Al-Fajr, Allah Ta'ala sebut, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil iman Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب. Allah Ta'ala tentu semua Al-Quran dia paparkan tentang tamadun yang besar-besar. Antara tamadun Ad, iaitu Nabi Hud AS. Yang kedua tamadun yang dibina oleh kaum Samud. Yang tiga pula ialah tamadun yang dibina oleh Fir'aun. Ini tentu semua tamadun yang begitu besar sekali, yang begitu hebat. Ada setengah-setengah tu masih lagi kisah Saki-Baki ada di Mesir dan sebagainya, kehebatan dia orang. Tapi dia terus semua kehebatan dia orang kerana tamadun hebat macam mana sekalipun, kalau tidak tunduk kepada penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingkar kewujudan Allah, dia ingkar kerasulan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, akhir sekali jatuh tamadun tersebut. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi ialah apa dia ni, fa'aksaru fiha al-fasad, apa dia ni, alladzina taghaw fil bilad. Dia dua perkara yang menyebabkan tamadun tersebut dia runtuh. Yang pertama sekali taghaw fil bilad, membuat kerosakan di muka bumi, antaranya syirik. Yang kedua ialah wa'aksaru fiha al-fasad, yang kedua ialah melakukan kefasadan. Kalau ada dua perkara ni tuan-tuan semua, mana-mana tamadun hebat macam mana sekalipun, kalau ada dua perkara penyakit, maka tunggu kehancuran. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah Ta'ala hancur habis tamadun ini. Walaupun benda ni tentu sebelah kepada kaum, begitulah mana-mana tamadun ke mana-mana syarikat. Kalau ada dua penyakit ni, kemudian dalam keadaan ada peru dua penyakit ni, maka tunggu masalah kehancuran. Ini rumusan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat macam mana sekalipun, dia akan runtuh lemah. Cuba tuan-tuan tengok dunia moden, cuba tengok komunis. Komunis tuan-tuan semua, dia boleh tegak sekitar 70 tahun ya. Kerana dia tahu fil bilad fa aksaru fiha al-fasad, syirik, kemudian ingkar kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali lana. Kan? Maka apa yang berlaku kepada kaum Saleh begitu. Kaum Samud ni adalah kaum yang di mana Allah Ta'ala utus Nabi Saleh alaihi salam. Tentu semua Samud ni satu. Kaum Samud ni ataupun Nabi Saleh dia mari lepas daripada kaum Ad. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wazkuru ja'alakum khulafa' min ba'di 'adin. Maknanya kaum Nabi Samud ni dia mari lepas daripada dia ni kaum Ad. Iaitu kaum Ad ni adalah Nabi dia adalah Nabi Hud alaihi salam. Tentu semua apabila kaum Ad ni telah dia ni didatangi oleh Nabi Hud AS, kemudian lepas tu dia orang dibinasa oleh Allah Ta'ala kerana keingkaran dan sebagainya, maka tentu semua berpanjangan. Lepas tu masih kerusakan yang berlaku dan sebagainya. Sekali Allah Ta'ala atas kaum atas Nabi, mari pula kaum Samud. Kaum Samud perangai berkuasa sama juga kan, perangai berkuasa sama, syirik kepada Allah Ta'ala dan banyak kemungkaran yang dia buat. Akhir sekali Allah Ta'ala atas Nabi Saleh. Kaum Samud ni tentu semua kehebatan dia dua perkara lah. Pertama sekali ialah wasamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Antara kehebatan dia dah dia boleh bina bukit batu-batu tu, boleh buat rumah, boleh pahat. Comel. Siapa-siapa ada kesempatan pergi Jordan, satu kawasan Nabi Terah tu, situ kita boleh tengok bukit batu-batu tu dia boleh okey tu semua. Kan? Bagaimana teknologi dia, Allah Alam lah. Pada dulu taklah seperti mana dulu ni kan, tapi dia boleh buat. Dia boleh batu besar, bukit batu tu dia boleh pahat jadi rumah. Ini satu daripada kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia. Yang kedua pula adalah dari segi dia ni kemajuan dari segi pertanian lah. Ini dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Kan? Mana kaum Samud ni duduk sebelah utara lah. Kalau saya sekarang ini di Jordan lah. Kalau tuan-tuan boleh pergi lah, kalau siapa-siapa ada kesempatan. Biasanya kita akan melawat satu kawasan dikenali sebagai dia ni kawasan, itulah kawasan dikatakan Allah Alam lah, dikatakan tempat kaum Nabi Samud kan semua lah. Kita boleh tengok ada kisah-kisah dia kan, bukit yang kita tengok macam mana dia pahat, macam mana dia bukit yang begitu hebat sekali. Kepada bukit ni dia batu kerah kan, tapi dia orang boleh buat. Inilah yang dicatat oleh Quran tentang kehebatan dia orang.
Wa Thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Kaum Thamud yang boleh pahat, yang boleh hukir apa dia ni, bukit-bukit batu yang ditusah. Okey. Tuan-tuan semua, sepatutnya kehebatan dia tadi, kan, dia tunduk pada Tuhan lah. Tuhan kita bincang pada minggu lepas, mana kehebatan sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, uji. Sepatutnya kehebatan dia, teknologi dia, gabung semua tadi menyebabkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia orang ni tidak, dia jadi berlaku sebalik tu, engkar, angkuh dan sebagainya. Maka akhir sekali kita terus semua Allah Ta'ala Nabi Saleh, Tuhan saya, ya, Tuhan tak binasa selalu satu kaum yang teruk macam mana sekalipun. Allah Ta'ala hantar seorang Rasul, bawa dia, bimbing dia semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad arsalna ila Samud akhahum Salihah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka itu Saleh. Allah Ta'ala hantar di kalangan dia orang lah, hantar Nabi Saleh AS. Di mana kerja Nabi Saleh itu tu, sebab bila tengok kepasadan yang berlaku, antara kepasadan yang paling besar sekali adalah dia orang sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerja para anbiya itu tu semua ialah nak kembali balik dia orang daripada kebatilan kepada kebenaran. Kerja-kerja kita nak kerja kita berlaku ni, kan? Anbiya ni adalah apa dia, kita kira bapa kepada orang soleh. Maka kerja orang soleh, kerja-kerja dia macam ni lah. Kerja dia cuba apa, dia cuba tak sekali tengok belum menemukan, kan, dan cuba nak kembalikan kepada kebaikan. Inilah yang dilakukan Nabi Saleh AS, di mana kerja dia kepada anik budullah, ajak dia orang supaya sembah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebab teruk sangat dah. Dia orang semua berhala pada hari ini. Semua berhala tinggal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerja dia adalah anik budullah. Kerja anik budullah dan kerja bukan kerja Nabi Saleh sajalah. Itulah kerja-kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Setiap rasul yang diutus dalam tanah kerja dia nak cuba kembalikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diperhambakan kepada benda lain. Benda lain tak ada apa satu pun. Kehebatan manusia, kebolehan manusia, kehebatan manusia, semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sepatutnya dia ditunduk dan aku tentang kehebatan Allah Taala. Tapi tak, syaitan punya pasal, kemudian nafsu punya angkara kata apa, tak ingat benda itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Akhir sekali tuan-tuan Allah Ta'ala sayang kepada umat manusia, hantar para rasul, ajak dia anik budullah, ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ajak manusia kepada Allah Ta'ala ni, maka di sana ada dua kesan lah. Tapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Okay, maknanya ada yang boleh terima, jadi orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada yang toksik. Inilah yang berlaku setiap zaman lah. Kebenaran ni bukan 100% orang boleh terima lah. Okay, ada semua tu boleh terima, kemudian ada semua tak boleh terima. Kemudian dua-dua kumpulan yang boleh terima tu balah pula orang tu, kan. Kalau dia kata di atas kebenaran, orang yang bawa kebatilan pun dia kata dia yang jadi pihak yang benar dan sebagainya. Itulah antara bila bawa dakwah mari, maka di sana timbulnya dua kumpulan lah. Ada kumpulan yang beriman, ada kumpulan yang apa dia yang mengingkari ataupun yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh AS. Kemudian orang itu pula tuduh menuduh balah kawin lah betul, kawin tu kata kawin lah betul. Tuan-tuan semua, yang peliknya dia orang ni, apa sikap dia orang? Sikap golongan yang kafir, yang ingkar Nabi Saleh ni, cuba tengok ayat yang ke-46 tu ialah dia Saleh berkata, wahai kaum, qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah walaula an tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Dia Nabi Saleh AS berkata, wahai kaum aku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Orang tak beriman tadi dia cabar Nabi Saleh AS supaya Nabi Saleh itu azab ke apa semua, kan. Nabi Saleh peringat ke dia lah, apa gitu, sepatutnya minta kebaikan dulu lah, apa cepat sangat
nak mencabar minta kejahatannya kan. Patutnya kita dalam hidup kita ni kita minta benda molek dulu. Sebelum kita minta bala apa, sebelum kita minta kepada dia, minta benda tak molek. Kan? Sebab kebaikan sentiasa terbuka pada manusia tu semua. Inilah perangai kaum Nabi Saleh AS, dan juga perangai ni juga ada kepada Quraisy. Dan juga pada orang lain begitu juga. Quraisy pun ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma in kana hadzal amru min Allahumma in kana hadzal huwa al-haqqu min 'indik famtir 'alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi'azabin alim. Quraisy tu semua perangai sama juga. Apabila Nabi bawa kebenaran, dia marah, cuba bawa azab, cuba bawa ujian daripada langit, menghukumkan kami ataupun azab yang pedih kepada kami. Jadi hasrat kebaikan tu dia membalas lagu tu kan. Lah ni wadah perang-perang gini kan. Nabi buat kebaikan tiba-tiba cabar, kalau mu benar bawa kejahatan, bawa bala pada aku. Maka dinasihat oleh Nabi SAW, apa gitunya kan, lembut kecek kan. Walaupun dia orang kasar dengan dengan Nabi Saleh AS, tapi cuba tengok, inilah dia panggil perangai orang dakwah, perangai orang yang buat kebaikan. Dia tak cepat naik angin, dia orang angin tak nak angin juga kan. Dia tak begitu. Kita kalau boleh maknanya kita kecek molek lah. Ya, sebab tu Salman rahimahullah ta'ala dia pernah sebut, kata dia, kunu kasyajar yarmunahu bil hajar wa yarmihim bis samar. Jadilah kamu macam pokok berbuah. Orang pekun dengan batu, kamu buah bagi, pokok bagi buah. Kalau ke mana kan? Ni payah belaka ni, kecek boleh belaka. Kan? Orang sikap kasar kita bagi sikap lagu lain. Orang sikap negatif kita bagi sikap positif kepada dia. Inilah yang berlaku di kalangan para anbiya alaihi salatu wassalam. Sebab itulah para anbiya kata kepada dia, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa kamu tidak memohon keampunan kepada Allah Ta'ala? Kenapa tak minta keampunan? Yang nak minta azab. Ya, mintalah keampunan, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala, minta rahmat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Maknanya itu semua kalau kita faham daripada ayat ni, untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada apa dia ni? Dia ada berbagai, dia ada ciri-ciri dia lah. Ya, antaranya adalah kita taubat, kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Itu adalah punca untuk dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu wahai samu, kalau kamu minta ampunan daripada Allah Ta'ala, bertaubat, tinggal syirik, tinggal berhala ke apa semua tu, kamu tetap akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kenapa sampai peringkat minta bala dulu, minta azab dulu kan? Ini satu benda yang tak sepatut berlaku macam itulah. Itulah satu semua ayat ni nak ajar kepada kita, dan Nabi Saleh mengajar dia orang lah. Istighfar dan taubat ni adalah jalan untuk dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Bapanya tak istighfarnya, bapanya tak taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istighfar dan taubat ni adalah satu kunci untuk dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah terus dalam hidup kita boleh faham. Jadi maknanya kalau kita nak dapat rahmat Tuhan, kasih sayang daripada Allah Ta'ala, di antara ciri utama sekali ialah kita kena kembali kepada Tuhan. Nak taubat dia, kesalahan kita kena istighfar dan sebagainya. InsyaAllah ini adalah laluan untuk dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini itu semua satu pendekatan yang dibuat oleh para anbiya lah. Ajuk dia orang, cuba didik dia orang, cuba seru dia orang dekat molek, supaya dia orang ni kembali kepada Allah Ta'ala. Rahmatnya para anbiya sampai begitu sekali. Sampai didik, ajar dia, bina diri dia orang, dan cuba menjinakkan dia orang kepada Allah Ta'ala. Tapi bagi tak selesai situ dah. Kemudian macam mana sikap kaum dia? Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftanun. Ayat 46 tu 47, mereka menjawab,
degi tak degi dia orang, dia cuma menyalahkan Nabi Saleh alaihissalam. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang yang bersama kamu. Okay, cuba tengok kan, dia tuduh orang baik pula kan. Kiremo ni kau jadi kini, dia kata begitu kan. Dia apabila berlaku benda tak molek pada dia orang, dia cuba persalahkan orang lain. Sedangkan sikap dia tak betul, dia jauh daripada Tuhan, dia semua berhala, dia ke apa semua, kemudian tak beriman ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda tak molek berlaku tu, dia cuba sandar kepada Nabi Saleh. Dia cuba sandar kepada orang beriman bersama dengan Nabi Saleh alaihissalam. Benar ni dia katakan begitulah. Dalam kisah kaum Nabi Musa begitu juga. Dia rasa kemalangan ke apa semua, ataupun malangnya dia orang itu kerana Nabi Musa dan kerana pengikut Nabi Musa. Nabi Muhammad pun begitu juga. Bapak Quraisy pun kata begitu juga kan. Dia kata malangnya dia orang, masalahnya sianya dia orang ni kerana kamu dah pengikut kamu wahai Muhammad. Tak pernah sabar sekali betul lah para anbiya ni jahat sampai begitu mudah. Dia tak khabar maknanya para anbiya ni bukan jenis manusia jahat ke apa semua kan. Yang kedua maknanya dia ada orang baik. Yang kedua pula berlaku dalam kehidupan kita ni maknanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijawab oleh Nabi Saleh, betul cara dia memikir. Itulah satu sama kita masyarakat ni, bila satu orang tersilap di segi percakapan dan apa, kita kena betul dia kan. Ini perlu ada dalam kita lah. Kita betul dia cakap, kita betul apa dia ni dia cakap. Dia tak kata Nabi Saleh ni bawa kecelakaan, bawa kesengsaraan ataupun bawa malang kepada dia orang. Kemudian diperketulkan oleh Nabi Saleh tentang perkataan ini tak betul. Tadi saya mengajar tentang sedekah jariah. Antara jariah yang boleh bawa kepada akhirat ialah kita tanam benda, kemudian Allah boleh tupai daripada tanaman kita. Satu orang cerita jumpa dengan saya, kata dia, saya tegur seorang ustaz tu, dia kata saya duduk menang ni, dia kata dia makan duduk ni, dia kata gitu. Dia kata nak tanam ni dia makan dia ni. Dia kata saya pun jawab, kata dia, kita dah makan dulu, mungkin kita tani, orang dulu tani, dia kata. Dia kata ustaz tu senyap, dia kata tak kata ke apa. Sebab tak semestinya maknanya benda tu kita tani. Kadang-kadang orang kemudian boleh dapat faedah daripada kita tani, tu boleh pahala kita sebenarnya kita. Dia cuba betul balik. Dia kata ustaz tu senyap sunyi, dia kata gitu. Dia kata, betul lah saya mengajar hadis tadi lah, dia orang jumpa saya lah. Dia kata saya mau berlaku pada diri saya, kata dia. Saya ditegur oleh sahabat ustaz, buat apa tangan dia makan ke tak kan. Dia kata kita dah makan 5,000, bukan hak kita tangan, Allah dulu tangan dia kata gitu. Nak ceritanya betul cara dia betul cara dia. Sekarang ni apa dia ni, Nabi Saleh betul lah. Betullah kembali pada proses tu tadi, segi kaedah kita bermasyarakat ni, kita orang pandai, dia boleh nampak satu pemikiran tak betul, kita kena betul tu, jangan biar gitu. Gabriel yang diperbetulkan oleh Nabi Saleh, qalu ta'irukum indallah. Nabi Saleh kata, Nabi Saleh berkata, nasibmu adalah pada Allah dan bukan kami yang menjadi sebab. Sebenarnya apa yang berlaku itu ketentuan daripada Tuhan. Aku tak ada apa satu, aku bukan kuasa ke apa tak. Yang berlaku kamu bermasalah, kau apa semua ni adalah, itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kadang-kadang masyarakat Melayu kita orang yang tu buat, orang tu buat kan. Kita nampak hak Tuhan begitu. Itulah tentu semua di antara apa dia ni, Nabi Saleh dia betul kata sebenarnya benda yang berlaku pada kamu tu bukan kata sial ke, bukan kata kamu malam ke, sebenarnya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab aku tak boleh buat orang-orang gitu. Nak menghina orang, nak apa orang, nak jadi gitu, semua bukan kerja aku tu. Itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ni macam mana kita jawab kan? Qala ta'irukum indallah. Kecelakaan ke malang yang kamu berasa itu adalah, itu semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal antum qaumun tuftanun, tetapi kamu adalah kaum yang
diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu semua diuji, sama ada nak taat ke, sama ada nak buat maksiat ke. Allah Taala uji kamu, wahai kaum Samud, wahai apa dia ni, wahai kaum aku. Itu di antara penjelasan yang disebut oleh Nabi Saleh Alaihissalam lah. Yang penting maknanya kamu sedang diuji oleh Allah Taala. Nak terima kebenaran ke, nak taat ke, nak kufur ke, apa semua, Tuhan nak tengok bagaimana keadaan kamu. Dah. Nah, itulah contoh semua antara apa dia ni, beberapa perkara yang kita boleh ambil dalam kisahnya. Antara apa dia ni, kewajipan kita lah, tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim apabila tengok ataupun dengar kenyataan-kenyataan yang tak betul, yang bercanggah dengan akidah dan sebagainya. Kalau dia ada kemampuan, dia cuba betul. Di mana Nabi Saleh Alaihissalam dia betul sikap apa dia ni, sikap tak betul yang ada pada kaum dia. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftarun. Tayyarna asalnya dia pandang sia. Orang masyarakat jahiliah dulu tu semua, dia nak tahu dia molek tak molek, dia lepas burung. Dia lepas burung, kemudian dia tengok kalau burung tu terbang sebelah kanan, maka itu adalah alamat baik. Kalau burung semua dia terbang sebelah kiri, maka alamat tak molek lah. Kalau nak musafir ke apa, jangan gigi. Orang Melayu pun ada juga gitu kadang-kadang kan. Pandangan siap, kadang pergi tengok-tengok buat apa dia ni, katok ke paling maikor ada rumah, atau lagi dia ni bahaya gini. Ataupun jumpa ular tengah jalan. Kan, dia tiba-tiba jumpa ular. Ataupun orang dulu dengar burung hantu. Ada kata oleh hari ni hari tak molek ke apa semua kan. Itu semua tentu satu benda yang panggil apa dia, ta'irukum juga, satu pandangan sia yang bercanggah dengan Islam bagi-bagi kita. Ya, sebab tu Nabi SAW ajar, kalau Nabi kata main gitu, pergi, jangan baca ke dia. Ya, nampak ular tengah jalan, tak boleh, kita kira pergi kita lawan. Ya, takut ada benda-benda percaya bagi itu memang salah lah. Ya, sebab kita adalah benda sia, benda kafir semua adalah pada benda berlaku kafir semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rafah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi tentu semua tentang apa dia ni, sikap apa kaum Nabi Samud. Cerita lagi dalam Quran banyak cerita Nabi Samud ni, cuma dalam tajuk kita sekarang ni dia tak cerita tentang mukjizat Nabi Saleh Alaihissalam, iaitu unta. Lepas tu dia cerita dalam surah lain lah. Cuma dia cerita satu realiti yang berlaku pada kaum Samud ni ialah apa dia, kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kota itu, kota kaum Samud lah, dia dikenali sebagai Hijr. Kota dia ni, kata dia ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerosakan di muka bumi dan mereka tidak melakukan kebaikan. Lama-lama orang ada 9 pada pengak dia panggil dia. Orang kedebel kampung tu. Bapa dia kaum Samud. Dia biasa gitulah dalam masyarakat dia ada hak ada jadi kepala pengak dia panggil kan. Tapi hak ni 9 orang ni terus memang dia boleh menguasai masyarakat. Gapo dia perangai 9 orang ni kan, perangai dia gapo dia tu apa dia ni, yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Perangai dia memang sepati dalam hidup dia memang suka buat kerosakan di muka bumi. Tak ada sikit apuk pada hati-hati dia orang ni nak buat kebaikan. Ya, ini satu gambaran yang dicerita dalam surah ni. Ada 9 orang apa dia ni, ada 9 orang di kalangan kaum Samud memang panggil kepala pengak lah, orang kedebel kita panggil, di mana dia orang ni kerja dia adalah yufsiduna fil ard, iaitu buat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kerosakan dia orang ialah diajak orang buat maksiat, diajak orang apa dia menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kemuncak kepesadan lah. Wala yuslihun, tak ada sekabu apa dia ni cuba nak buat kebaikan. Di mana dia orang ni tak semua kan, 9 orang ni kerja dia apa di antara dia di antara penentang yang begitu teruk kepada Nabi Saleh Alaihissalam. Bukan sekadar dia, tapi dia ajak orang lain pula kan untuk support dia, untuk apa dia ni, untuk menentang ataupun untuk mengkhianati Nabi Saleh Alaihissalam. Di mana 9 orang ni tentu semua dia pakat pokok dia orang. Qalu taqasamu
billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka berkata, sembilan orang ni bersumpah, setialah kamu dengan nama Allah. Kita sumpah buat dia. Sumpah sungguh lah. Gapo dia orang sumpah, kita akan menyerang dia dan bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahawa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguhnya kita orang yang benar. Tuan-tuan semua buat dia pakat sumpah lah. Sumpah dengan nama Tuhan, kalau yang gitulah. Nak cerita yang sungguh, buat dia orang sama-sama setia apa dia? Dia nak pergi waktu malam, waktu senyap sunyi, waktu malam tu dia nak pergi bunuh Nabi Saleh AS dan keluarga Nabi Saleh. Bagi dia orang, maknanya Nabi Saleh ancam yang besar bagi dia orang lah. Biasa orang jahat ni, apabila orang baik waktu bajikan ke, dia akan rasa terancam dari orang lah. Orang curi katakanlah, kampung orang curi, tiba-tiba ada soleh seorang ni jadi terancam juga, berkira macam tu lah. Dah, katakan satu kampung tu orang curi belakang, orang jahat belakang, mari satu orang soleh, bagi yang satu ancaman yang berdua kan. Mari polis orang duduk situ katakanlah kan. Maka anggap dia bagi dia maknanya polis tadi ataupun cerita Nabi Saleh ni memang tak betul lah. Kan? Maka dia orang pakat di antara pakatan dia tu pakatan yang begitu dahsyat lah. Bukan sekadar apa dia ni nak khianat biasa tak. Tapi sampai peringkat apa dia usaha dia untuk bunuh Nabi Saleh dan keluarga Nabi Saleh. Keluarga termasuk isteri dia dan sebagainya lah. Dia pakat waktu malam ni layu bayitan tahu dia kena pergi waktu malam. Kalau ni orang tak nampak ke apa semua lah. Ija dia untuk apa dia ni, untuk nak binasa ataupun nak bunuh Nabi Saleh. Nabi itulah terus sebagai sejarah. Bukan Nabi Saleh saja tu lah. Atau di kalangan para anbiya ramai yang mati kena bunuh, dan pendakwah ataupun orang yang perjuangkan agama Allah Ta'ala ni kadang jadi mangsa kepada orang jahat. Kan? Kemudian apabila dia rancang yang gitu, di antara dia orang ada subuh lah, dia pakat tu, summa lanaqulanna liwalihi, kemudian kita kata kepada keluarga dia, kami tak tahu. Katakan berlakunya kematian ke apa semua kan, kita boleh sebut dia, kita tak tahu. Kan, kalau yang gitulah, dia tak khabar bahawasanya apa yang dia buat tu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat bagi waktu malam, kata ada kepada satu orang tak tengok berlaku mati ke apa semua, dia boleh menafikan bahawa peristiwa yang berlaku tu dia orang tak tengok, tak tahu menahu pun peristiwa tu berlaku. Summa lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kami ni benar-benar orang yang benar. Mana orang boleh percaya dia buat kata-kata. Itulah tentu semua di antara perancangan dia orang kan. Perancangan jahat dia orang sampai gitulah. Kan, perancangan jahat semua dia, banyaklah orang jahat ni dia ada unsur penipuan ke apa semua, ada belakang baru-baru ini. Kan? Tentu semua peristiwa yang berlaku macam saya sebut tadi lah. Dia ingat ke dia pandai merancang. Dia ingat dia yang boleh buat barang-barang gitu. Dia tak ingat di sana ada yang maha kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat perancangan jahat dia orang. Wa makaru makran wa makarna makrahum wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Ayat ni tuan-tuan semua, apa dia ni, maksud dia ialah, dan mereka membuat tipu daya, dan kami Allah Ta'ala pun menyusun tipu daya sedangkan mereka tidak menyedari. Macam saya sebut tadi lah, dia orang ingat ke dia yang kuasa segala-galanya. Kan, dia yang boleh buat, tapi dia tak khabar di sana Allah Ta'ala merancang lain. Kan, macam saya pernah sebut sebelum ni lah, ada pemimpin Mesir tu, dia yang rancang untuk bunuh pemimpin Islam. Dia mati lama, dia tak mati lagi. Dah, saya pernah sebut ada beberapa orang di kalangan orang Ikhwan dalam penjara Mesir ni, 4 orang bersedia sebelum ni nak istihar dah, maknanya dia orang ni adalah akan digantung. Sampai satu masa tak jadi, sampai satu masa tak jadi, belum tak jadi, dia akhir sekali bersedia itu mati dulu daripada orang yang dihukum. Luar ni baru tidak dalam penjara. Kan, anak ceritanya tuan-tuan semua, waktu orang tak berimeh, dia ingat ke dia boleh buat segala-galanya kan. Ayat ni Allah Ta'ala nak ajar kita sebenarnya yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rancang lagu mana pun, kita nak bertindak lagu mana pun, kalau tak ada izin, benda tak akan berlaku.
Saya nak cerita tentang Zainal Ghazali Al-Jubaili tu semua. Satu kisah yang berlaku pada masa dulu lah. Zainal Ghazali Al-Jubaili ni antara orang yang pemimpin pada Muslimah, pemimpin dakwah di Mesir pada masa itulah. Dia ditangkap bersama dengan Said Qutb. Kemudian dalam penjara tu semua orang Tino di penjara ni. Kemudian raja atau pemimpin pada satu askar atau boleh-boleh lah. Dia hantar apa dia ni anjing besar tu. Anjing tak makan berapa hari dah. Lepas supaya apa dia nak telah kawan ni lah. Kan? Itu perancangan dia kan? Kan? Tiba-tiba tu semua bayangkan Allah kalau kita situ ke habis dah. Kan? Biasa kita tengok kata anjing kata makan dah 3 jam bos tak lagi dah. Ni berapa hari tak makan kemudian lepas pergi jumpa dengan satu apa ni peribadi itu mangsa pada masa tu ialah Zainal Ghazali Al-Jubaili. Saya dah jumpa dia ni. Masa tu dia tua dah lah. Dia keluar penjara ke apa semua. Dia tua dah lah. Saya pernah ikut semaya raya. Biasa di tanah Arab semaya raya tu semaya luar. Dia jumpa orang mama lah. Tu semua boleh lepas anjing gitu. Cuba tengok. Segi adanya perancangan dia orang mati lama dah Zainal Ghazali ni. Di mau dia apa di kekoh apa semua kan. Tapi tiba-tiba tu. Dan lepahannya tak anjing gila dia. Okey. Ini nak ceritanya wa makharu makran wa makarna kan. Dia orang rancang itu hai rancang lagu lain. Ini tu banyak berlaku dalam sejarah sebenarnya belum begini kan. Sebablah kita kena orang kafir dia tak percaya bahawa gini ni kan. Tapi kita orang beriman kita yakin. Pertama orang beriman pula percaya di sana ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dia orang nak bunuh apa dia Nabi Saleh. Di waktu malam pula kemudian orang kedai berlaku kan. Di segi adanya memang habis Nabi Saleh kan. Wa makaru makran tapi Tuhan kata wa makarna makran wa hum la yashurun. Tapi Tuhan kata kami yang merancang. Kami rancang kau lain. Kan? Dia nak bunuh Nabi Saleh tapi Allah Taala nak menghidupkan Nabi Saleh dan keluarga dan sebagainya. Itulah sebab Tuhan kata wahum la yash'urun, mereka ni tak khabar. Di sana ada Maha Kuasa yang merancang perkara itu. Itulah tu semua antara walaupun kisah ni kisah cerita kan, tapi dalam ayat ni nak ajak kita kepada kita. Nak ajak pegangnya bahawa sebenarnya yang kuasa yang merancang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang kata kepada kita hanya sekadar merancang, yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tak dia nak agak apa dia, mungkin Tuhan nak ada lain. Walaupun usaha dia nak bunuh Nabi Saleh dan keluarga Nabi Saleh, tapi Tuhan tak benar. Apa yang berlaku tuan-tuan, kalau tengok dalam ayat yang lain, yang berlaku ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni perintah kepada Nabi lepas daripada tu tuan-tuan semua, lepas daripada berlaku tu dia orang ni bunuh kalau ada tengok ayat lain lah. Dia orang bunuh unta Nabi Saleh. Dia orang ni tuan semua dia minta supaya Nabi Saleh ni tunjuk mukjizat unta lah bagaimana. Bila tunjuk unta mukjizat unta, dia orang boleh keluar daripada bukit batu ke apa semua. Kemudian Nabi Saleh minta dia orang supaya jangan sentuh unta. Tiba-tiba bukan sekadar sentuh, dia bunuh pula. Lepas daripada 3 hari tu Nabi Saleh kata kepada dia, tamatta'u fi darikum salasata ayyamin zalika wa'dun ghairu makdzub. Lepas 3 hari lepas daripada ni kata dia akan datang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, di mana janji Tuhan tidak akan dusta, semua akan berlaku benar. Ini ancaman yang disebut oleh Nabi Saleh setelah dia gagal bunuh Nabi Saleh, dia bunuh pada unta dia boleh bunuh lah kan. Untuk mukjizat, tapi akhir sekali maknanya dia Nabi Saleh AS ini hukum dia di sana akan berlaku hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala akan berkata dia dah masa 3 hari, lepas daripada 3 hari. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarna hum wa qaumuhum ajma'in. Tengok Allah Taala kata ayat yang 51 tu, maka perhatikanlah. Perhatikanlah wahai manusia, kalau maksud tu wahai Quraisy,
Fanzur, maka perhatikanlah bagaimana akibat daripada tipu daya mereka, bahawa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semua. Aku sekali mereka telah dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Habis ni anak habis Allah Taala binasa dia. Lepas itulah kembali kepada apa yang kita bahas sebelum ni. Dulu gitulah. Apabila buana, apabila masalah besar sebagainya, Tuhan tu hukum lah. Kan Tuhan tu hukum tu apa dia, hukuman yang begitu dahsyat sekali. Tak lagi Nabi Muhammad SAW, Tuhan pelewat sikit lah, nak bagi ruang supaya manusia bertaubat dan sebagainya lah. Dan akhir sekali kita tahu semua kaum Nabi apa dia ni, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Saleh, apa ni, kaum Samud ni telah dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, binasa sungguh. Kan, fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum, Tuhan kata kami binasa mereka wa qaumahum, bukan seorang Nabi licin yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian ayat yang berikut tuan-tuan semua, di antara bentuk Allah Taala apa dia ni, turun azab pada orang itu, apa dia di antaranya? Gapo kesan dia? Dah, azab yang betul dahsyat tadi ialah antaranya ialah fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh kerana kezaliman mereka. Bila itu rumah dengan habis kerana kezaliman yang dia lakukan. Lepas tu kita faham daripada ayat ini, Tuhan tak binasa satu kaum kecuali dengan sebab dia orang itu seribu anak, kan? Memang zalim. Yang kedua tentu sebelum kita faham daripada zalim, dia antara perangai yang mengundang bala daripada Allah Ta'ala. Apa-apa tak kira lah. Kalau kerajaan yang zalim akan beranda habis masyarakat. Kalau orang tu masyarakat ketua zalim, dia akan berlaku kesekalian. Sebab itulah zalim antara apa dia ni, antara hukum, antara punca besar pada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan ada kisah Nabi Saleh, kan? Dia orang ni dibinasa oleh Tuhan. Rumah dia orang anak habis ni, kan? Antara kerana kezaliman dan kerana kezaliman yang mereka lakukan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Benar yang berlaku tu semua adalah dia kata apa? Maka itu apa? Demikian, maka sesungguhnya maka yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang mengetahui. Sebab itulah bila kita, sebab itulah bagi orang-orang yang macam-macam Quraisy pula, kan, dia duduk jalan nego gabung semua, kan, dia boleh tahu tempat-tempat ni, kisah-kisah sejarah ni dia orang lalu ni. Sepatutnya menjadi pengajaran dia orang lah, kan, jadi pengajaran dia orang dengan apa yang berlaku. Ya, maknanya kalau mereka punya perangai yang sama, beginilah akan berulang pada kehidupan mereka. Sebab tu dia kata inna fi dzalika laayatan, ini adalah tanda dan bukti yang benar bagi orang yang mengetahui. Ya, maknanya kata lain apa dia ni, kisah-kisah macam ni sebagai pengajaran lah. Pengajaran kepada kita semuanya bahawasanya kalau berlaku kezaliman akan berlaku, kebinasaan akan berlaku apabila berlaku kezaliman dan sebagainya. Itu satu kaedah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala yang patut difahami oleh manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Nah, kalau kita tengok dari segi kita mengaji tafsir, dia panggil fiqh sunan. Peraturan Allah Taala. Tuhan sebut dalam Quran banyak peraturan. Kalau gini, kalau gini berlaku. Itu kita dipanggil apa dia ni, peraturan, dipanggil sunan. Dalam bahasa Arab dipanggil as-sunan ilahiyah, iaitu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau berlaku gini, itu memang satu peraturan Tuhan ada. Kezaliman akan berakhir dengan kebinasaan, kan? Tipu daya akan berakhir begini sebagainya, kan? Ini Quran tak sebut dalam Quran. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia panggil apa ni? Sunan. Saya adalah tesis saya baru saya buatlah satu tajuk berkaitan dengan fiqh sunan, iaitu peraturan Allah Ta'ala, peraturan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau gini, kan? Itu dia panggil fiqh sunan. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Maka kata dia, dan kami telah selamatkan orang-orang yang beriman. Yang mau beriman, dan kami telah selamatkan orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ini penyelamat terus. Maka yang selamat daripada keadaan tadi ialah orang yang beriman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kehidupan kita, kalau kita ada dua perkara ni,
Iman yang kedua adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Dia adalah kunci pada keselamatan, kunci pada kejayaan, kunci pada kebahagiaan, kunci pada kecemerlangan ialah beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan semua, kalau kita kuat dalam ibadat-ibadat tu kan, antara benda yang dibina dalam ibadat kita takwa. Antaranya lah kita beribadat ke apa semua nak bina supaya kita jadi insan yang takwa. Dan takwa adalah kunci pada kebaikan. Kita puasa katakanlah la'allakum tattaqun, kita puasa ke apa semua, Allah Ta'ala nak bina sifat ni lah. Dan sifat ni pulangan dia kepada kita, iaitu kejayaan ataupun kecemerlangan. Lepas tu ayat dia kata wa injainal ladzina amanu. Dalam peristiwa kebinasaan tadi, semua binasa berlaku ni, yang tak binasa yang berjaya ialah dua golongan ini, iaitu orang beriman, orang yang punya sifat dua perkara ni, dan beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari kitab saya dia kata li'anna al-iman wattiqa adaban billahi bitta'atiha sababun da'imun lin najati min azabid dunya wal akhirah. Keimanan dan takwa kepada Allah Ta'ala ni dengan melakukan ketaatan sebab yang sebab kejayaan lah, sebab berjaya daripada sengsara dalam kehidupan dunia, dan sebab berjaya daripada sengsara daripada kesengsaraan dari akhirat. Itulah sifatlah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian selesai tajuk Nabi Saleh AS, kita ambil sikit kita tahu semua. Tajuk baru pula ialah kisah Nabi Lut AS. Okey, ini kisah ni pelik sikit lah. Satu perangai yang dah mula diulangi oleh manusia pada hari ini. Ini semua penyakit bahaya belakang ni. Penyakit kaum Nabi Lut ni, penyakit dia ialah dia panggil panggilan LGBT ke apa semua tu lah. Tak. Walutan iz qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun a'innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhadun. Kemudian kisah berikut ialah kisah mengenai Nabi Lut pula. Apa dia kata dia, dan ingatlah kaum kisah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu. Kaum Nabi Lut ni tentu semua dia kawasan lah ni, tak kira kawasan sebelah utara dah kan. Kalau orang gila ni tempat orang yang dikatakan tempat binasa yang kaum Nabi Lut lah di kawasan Pak Laut Mati tu. Kalau pergi di Jordan dia akan pergi satu tempat panggil Laut Mati lah. Sini dikatakan tempat kaum Nabi Lut dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang kita pergi sana rasa ngeri sungguh lah. Kita tahu sejarah kan. Kita puasa memang tak selesa dari okey. Walutan, dan ingatlah kata dia kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut ni di samping dia orang dua perangai lah. Perangai besar sekali. Pertama sekali syirik pada Allah Ta'ala lah. Waktu memang ketaruh sangat. Waktu memang antara isu besar kepasadan dia adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua pula ialah dia orang di segi hubungan lah. Dia suka main laki-laki sama laki ni. Alhamdulillah. Ni tentu semua ni dah mula berlaku di kalangan Pak kita dan kan. Banyak lagi jadi hatta kalau kita buka internet kalau semua jadi biasa dah. Facebook dia orang, YouTube apa pun cerita benda-benda ni. Kan? Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam kata dia latak pada mengapa kamu mengerjakan apa buat kerja macam ni ya. Fahisyah ni di sini adalah hubungan antara lelaki sama lelaki lah. Dan dalam Quran ni tentu semua bila dia sebut barang-barang tak molek dia tak panjang sangat, dia sebut sikit gitu ya. Kita ni kadang-kadang cerita dia tiabi kan. Islam kalau guna barang-barang tak molek ni hanya sekadar sebut gitu-gitu ya. Kalau kita tengok filem kadang-kadang cerita barang tak molek ada besar akhir sekali, kandungnya cerita isi kandungnya tak dah mana, kita dah habis masa situ ya. Quran ajak kita mana kita dah sebut benda-benda tak molek, kita kena ada sifat malu kita panggil. Quran sebut atatun al-fahisyah, kalimah tu dah sebut.
Dia tak banyak lebar. Kalau kita 10 ulang kau surat 10 ulang lebih kan. Tapi Quran tak sebut. Kalau sebut bagi tak molek, ada lewat bagi tak molek kan. Dia tak sel besar bagi ni. Al-Quran ataupun Islam tak sel, cuma nak tunjuk benda-benda gini. Benda-benda ni jadi makan ni adalah ni. Dia nak obat dalam Facebook ke apa, tulis kadang-kadang ada binti. Pelik-pelik dah ni. Kalau dia jual apa, reti nak mudah boleh jual apa. Kadang-kadang dia pelik. Kita kecik, kita dengar dia kecik pun, kita malu diri kadang-kadang kan. Tapi itulah apa yang berlaku pada hari ini. Atatun al-fahishata wa antum tubsirun. Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji sini tengok apa dia ni, pelakuan seks luar tabi'i kita panggil. Padahal kamu melihat kekejaman, kekejian perbuatan maksiat tu. Benda tu dia orang tahu sangat, bagai tak molek. Tuhan tak cipta mana lelaki sama lelaki ni, Tuhan cipta lelaki-lelaki semua tu kaedah dia macam tu. Wa min syai'in illa was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna la mus'un wal arda farashnaha fa ni'mal wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Tuhan jadi pasangan lelaki pun buat pasangan ke semua. Tapi dia ni dah ni memang gitulah. Hatta kan kita tu sebenarnya cerita je orang sapok buat ni siapa senang-senang negara lah ni halal kahwin sama-sama lelaki. Antara di Thailand lah dia benar kan, kahwin sama-sama lelaki. Kan? Jadi gitu kan. Ini perangai kaum Nabi Lut lah. Dia orang tahu sangat bahawa dia tak molek, tapi dia buat kerja juga. Siapa Afrika dah tahu semua, kita pernah dengar dalam ayat-ayat lain, kita belajar sebelum ni kan. Siapa tetamu kepada Nabi Lut AS jadi mangsa kepada dia orang. Padahal malaikat comel sikit je, mula nak cari nak buat maksiat dan sebagainya. Okay. Kemudian huraian kepada fahisyah tu Allah Ta'ala sebut sikit. Kepada fahisyah yang mereka lakukan, yang ditegur oleh Nabi Lut AS. Nabi Lut kata bapak kerja barang gini, yang mu tahu barang tak malik bapak buat juga ya. Kepada dia yang dia buat, a'innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu apa dia ayat berikut ialah apa dia ni, sesungguhnya mengapakah sesungguhnya 56 lah 55. Mengapa kamu datangi lelaki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Semuanya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu. Maknanya sepatutnya kamu mengetahui satu benda yang dahsyat. Benda ni apa di satu benda yang luar biasa yang mengundang kepada kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentu semua di antara satu benda yang dihadapi oleh Nabi Lut alaihissalam. Yang di samping dia tak beri mesodah, ajak dia semua Tuhan. Yang kedua dari segi perangai pula teruk sangat. Perangai ni tak pernah berlaku sebelum ni. Letak dalam ayat lain Nabi Nuh kata perangai macam ni tak pernah berlaku sebelum. Apa kamu buat kerja baru-baru gini kan? Ma sabakum biha min ahadin minal alamin. Orang tak pernah buat kerja macam ni. Tapi kenapa kamu sanggup buat benda-benda gini? Terus apabila Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam ni dia mula nasihat, dia mula tunjuk ajar, dia mula peringatkan kepada kaum dia tentang bahaya ataupun tak moleknya perangai ni. Cuma tengok apa sikap dia orang. Sikap kaum Nabi Lut ni sikap dia memang teruk sangatlah. Bukan sekadar tak terima kebenaran, tapi dia ancam Nabi Lut pula. Kita ni yang molek kata pergi sampai Afrika gitu sekali ni nak cerita yang degilnya dia orang ni. Itu Allah Ta'ala sebut ayat ke-50 ni, famakan jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Itu insya-Allah tak kebicara dengan balas saya baca sikit ni. Jawapan daripada kaum dia kemudian jawapan kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan usirlah Lut dan keluarganya daripada negeri kamu. Amak dia. Orang suci, orang molek dihalau oleh orang jahat kan. Sepatutnya orang macam ni kita kena pertahankan lah negara kita atau masyarakat kita orang molek gini. Tapi dia orang hidup. Apabila manusia dan mentaliti dia dah rusak habis dia, maka dia tak nampak orang baik tu adalah buat kebaikan kepada diri dia. Bahkan kata dia, kita halau keluar daripada kampung kita. Ni bukan dia ni. Mereka adalah orang yang menganggap diri suci kan, dia kata.
Dia kata kepada kaum kepada Nabi Lut dan juga kaum dan keluarga Nabi Lut alaihissalam. Itulah tuan semua sikap yang kita rasa sikap yang cukup pelik lah kan. Orang nak buat kebaikan tiba-tiba kita halang kan. Bahkan kita ancam pula orang buat kebaikan kepada kita. Ini satu sikap yang memang sikap yang betul lah. Kita tengok lepas ni dia mengundang kepada apa dia ni, bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu semua yang insyaAllah kita akan bicara banyak bahan pula tentang sikap atau jawapan ini dalam perjumpaan kita akan datang lah. Itulah satu semua antara apa dia ni, perkara-perkara yang dihadapi oleh para Nabi alaihi wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah sebenarnya yang nak dapat baik-baik gini. Itulah kerja-kerja dia kan. Kerja-kerja untuk buat kebaikan, dan bila kerja-kerja untuk buat kebaikan maka confirm dia akan ditentangi oleh syaitan-syaitan ni, sama ada syaitan dalamnya ataupun syaitan manusia. Ini benda ni berlaku daripada zaman berzaman lah. Sebab tu lah orang yang jual Islam, orang buat kebenaran ni jangan rasa putus asa lah. Orang marah ke dia, orang benci ke dia, tu benda biasa. Dan benda ni yang berlaku di kalangan para Nabi alaihi wassalam, dan orang bawa kebenaran daripada zaman berzaman. Begitulah apa yang mereka hadapi. Cakaplah kita semua untuk pagi ini insyaAllah kita doa semoga kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beberapa tip yang kita bincang tadi sama-sama lah kita cuba terjemah dan kita hayati dalam kehidupan kita. Semoga kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.